Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Jumaat. Salam Jumaat. Jom hari Jumaat ni kita saling mengingati untuk berselawat, banyakkan selawat. Jika hari-hari kita memang berselawat lah, tapi hari Jumaat kita banyakkan sedikit. Korang sihat tak hari ni? Hari Jumaat ni? Hari Jumaat di Johor cuti. So anak-anak saya dekat rumah tak ada PDPR lah hari ni. Semalam punya cerita, kalaulah ada guru-guru yang mendengar, wakil guru-guru sekolah anak saya, ustaz-ustazah, saya nak ambil kesempatan minta maaf sebab tak dapat siapkan semua kerja-kerja sekolah yang tertangguh tu, yang anak saya tangguh. Banyak juga hantar buku kosong, terutamanya buku Arab. Sedih dan malu. Sedih, rasa macam ya Allah, rasa bersalahnya kepada ustaz-ustazah anak-anak saya, kepada guru-guru anak-anak saya. Of course kalau guru-guru marah, memanglah kan tengok buku kosong. Buku yang bukanlah kosong, maksudnya yang dah buat tu dah bertanda, yang ini guru dah nak bertanda lagi kan, nak tanda lagi. So yang itu kalau buku bahasa Arab tu belum buat, insya-Allah saya bertekad kepada diri sendiri. Saya tak beritahu pun ustaz-ustazah, saya malu. Saya bertekad kepada diri saya sendiri untuk saya akan usahakan cari guru tuition Arab supaya sekurang-kurangnya lah buku-buku Arab, buku-buku latihan Arab tu terbuat. Macam tu, bantu. Saya tak reti. Saya tengok Arab saya bela. Jadi saya macam, ya Allah, saya hantar sajalah dulu. Terimalah, berani buat, berani tanggunglah. Okay. So korang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat. Waalaikumsalam semua. Waalaikumsalam. Nadrah, Rospian, cantik tudung. Terima kasih banyak Puan Ros. Ini tudung yang dah lama saya beli, lama sangat, dah 5 tahun tak silap saya. Tudung Aryani. Dulu-dulu Aryani ada keluarkan tudung yang macam ni, ya ke? Dia ada buat 2. Saya rasa tudung ni tahun lepas ke 2 tahun lepas dia keluarkan. Aryani keluarkan tudung ni kot. Saya tak tahu dah siapa yang ingat. Ya Allah, tudung ni saya harap sangat Aryani keluarkan lagi. Sebab saya sangat suka tudung ni. Dia senang dibentuk dan colour dia sangat soft. Dan gabungan colour dia memang saya suka. Saya peminat warna pastel. Cakap pasal tudung tu kan, panjang lah pula. Okay, Waalaikumsalam Mariam Hamdin. Waalaikumsalam Nora Farouk. Selamat pagi Nora. Waalaikumsalam Ita Yazid. Terima kasih banyak. Salam Jumaat semua. Hari ni saya nak cerita apa pasal kerja sekolah tu yang tak siap. Tapi insya-Allah saya akan usahakan siap sebagai rasa bertanggungjawab kepada diri sendiri dan anak-anak. InsyaAllah. Tapi semalam saya dah hantar je buku tu. Alhamdulillah, bila saya ingat saya nak hantar hari ni pagi. Saya nak buat lagi malam tadi, tapi saya fikir, bayangkan saya tengah nak suruh Usna buat, Usna dah tidur atas meja. Saya macam, Usna ni yang ni. Okey, dia dah tidur atas meja dengan pensel dia. So saya kata tak apalah Izzah, it's okay lah. It's okay lah, sebab sepatutnya buku-buku tu dibuat, saya kena tengok berkala. Banyak kali hampir setiap hari juga. Silap saya. Okey, kita terus kepada apa yang kita nak cerita pagi ni. Hari ni hari Jumaat. Alhamdulillah. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita nak cerita apa pagi Jumaat ni? Yang pertama, saya mengucapkan alhamdulillah lah, bersyukur kepada Allah kerana ingat tak saya ada janji pada tuan-puan yang dari hari Ahad sampai Jumaat, Ahad ke Isnin sampai Jumaat saya live dengan korang ni pukul 8 pagi. Alhamdulillah Allah izinkan, alhamdulillah bekerja-kerja pun Allah bagi saya ingat. Saya selalu bukanlah jenis ingat, tapi alhamdulillah saya ingat, pukul 8, 7.30 saya dah mula bergerak uruskan itu ini apa semua kan. Fikirkan tajuk apa. So tajuk kita hari ni sebenarnya Jumaat. Minggu depan insya-Allah minggu depan jika tiada aral, Tuan Najib lah bersama tuan-puan pagi-pagi seperti biasanya.
Alhamdulillah UPC Tuan Najib pun suami saya habis hari ini. Alhamdulillah, insya-Allah. Lagi berapa student saja lagi. Tak silap saya 4 ke 5 student. InsyaAllah akan habis pada tengah hari ni. Saya nampak beliau pun dah keletihan dan Alhamdulillah saya rasa lega jugalah. Saya pun malam tadi pukul 8.30 tak silap saya dah tutup mata. Suami saya tidur tak pukul berapa pun saya tak sedar. Tapi Alhamdulillah pagi ni saya segar lah. Kita dah tidur awal kan. Okay, saya teruskan Saya dulu kenapa saya cerita pasal kisah peniaga warung ni. Saya cerita kisah saya lah. Saya peniaga warung. Saya dulu tolong arwah embah saya. Orang Jawa panggil nenek dia embah. Siapa yang tak tahu. Embah saya kerja berniaga di warung. Dan tajuk apa tadi? Dari peniaga warung ke pengarah syarikat. Itu saja je tu. Saja nak bagi tajuk kan. Sebenarnya saya nak cerita pasal kisah saya di warung dulu. Kisah saya berniaga di warung dulu. Kisah saya bagaimana rupa-rupanya Allah letakkan, Allah susun hidup saya tu sebegitu rupa. Bekerja di warung dalam jangka waktu yang lama tuan-puan. Saya kerja di warung, saya panggil kerja boleh lah Dia bantu embah lah. Dan kita diberi upah. Okay, saya kerja Kerjaan adalah perkara yang dilakukan dan diberi upah. So, saya kerja di warung selama hampir 10 tahun. Pengalaman saya luas. Pengalaman saya dalam bidang F&B. Sekarang panggil F&B. Food and beverage. Pengalaman saya dalam jualan makan ni 10 tahun. Dari umur saya 5 tahun sampailah umur saya, seingat saya lah, 15 tahun. So 10 tahun. Korang okey tak? Nak tak dengan cerita saya kat warung dulu kan? Warung-warung zaman dulu. Waktu tahun bila dulu tahun 90. Macam tu. Korang dah share ke belum? Macam biasalah saya akan minta belanja share. Tekan button share. Hai kelabu. Kelabu pun dah teman. Tak nampak kelabu. Kelabu pun dah teman saya Saya ada kucing nama kelabu. Saya panggil dia kelabu sebab apa? Nama dia ni. Dia warna kelabu kan. Panggil dia kelabu. Panggil dia labu kadang. Manja sangat. Okey, saya dulu kerja di warung umur 5 tahun. Saya dah mula ambil upah cuci pinggan. Dengan bayaran upah 50 sen. 50 sen time tu banyak korang. Untuk budak 5 tahun macam saya, banyak-banyak. 50 sen. Kira kaya lah 50 sen. Saya belanja sekolah pun sampai umur 12 tahun. Sekolah sampai darjah 6 pun belanja saya tak silap saya 30 sen je yang saya bagi. Belanja sekolah pagi 30 sen. Belanja sekolah agama 20 sen. 50 sen lah total. Jadi kalau kita dapat lagi tambahan 50 sen, RM1, RM2, RM5 tu, yang setiap minggu tu saya bantu embah saya kat warung, banyak. Bolehlah beli apa yang saya suka nak belilah. Saya dapat beli lebih sikit. Saya berniaga warung setiap minggu. Kalau dulu cuti sekolah di Johor, di negeri Johor adalah pada hari Sabtu dan Ahad. Jadi setiap Sabtu dan Ahad tu saya... Kau nak dengar tak? Nak dengar tekan share. Kau nak dengar? Saya nak dengar cakap nak. Terima kasih banyak lah. Okay? Korang melayan saya. Saya pun ada pengalaman kerja kat warung. Warung siapa tu? Puan Jun? Kalau saya perasan nanti Puan Jun jawab. Yang ni saya kerja di warung embah saya. Warung nenek saya. Di warung itu kenapa saya sangat dekat cerita warung ni. Segar di ingatan saya sebab sebahagian besar hidup saya adalah di sana. Yelah korang 10 tahun. Kan lama tu. Dari kita kecil 5 tahun. Macam anak saya Ajuah tu 6 tahun pun. Nak suruh basuh pinggan pun belum laginya. Cuma sekarang dah nampaklah dia bantu ambil pinggan dari meja pergi ke sinki. Okeylah tuan-puan. Bolehlah kita nak ajar sikit-sikit kan. Saya dah cuci basuh pinggan, dah ambil upah dah. Bila ambil upah ni banyak lah pinggan saya basuh tu. Non-stop lah kan. Bila kerja kat warung. Sampailah saya, kenapa saya cerita? Sajalah saya nak cerita, saya nak share. Yelah kita sekarang adalah siapa kita dulu. Betul tak? Kita yang sekarang adalah siapa kita yang dulu. Korang berfikir macam mana? Macam mana korang bertindak? Macam mana korang buat keputusan? Macam mana korang meraihkan orang? Adalah dididik dari zaman kita, zaman kecil dulu. Ini didikan saya. So kalau siapa mana tahu kalau korang dah ada kedai makan ke apa, ajak anak tu sekali. Saya yakin. Sampai sekarang kalau saya nampak budak-budak tolong mak dia meniaga kat
Sekarang ni kita panggil stall-stall kan. Kedai-kedai makan sekarang pun ada, tapi banyak lagi stall kat tepi-tepi jalan. Kat rumah Seri Impian ni banyak orang jualan tu. Kadang-kadang dia bawa anak dia, saya nampak dia bawa anak dia. Saya rasa macam, ya Allah, inilah aku yang dahulu. InsyaAllah budak ni, saya doakanlah dia dalam hati kan. InsyaAllah budak ni nanti besar akan jadi orang hebat. Kerana masa kecil, beliau dah tengok pengorbanan mak ayah dia orang. Cari rezeki macam mana. Warung di Buluh Kasab Segamat. Oh, Buluh Kasab Segamat. Saya warung di Labis. Labis lah. Pekan Labis tu. Labis Segamat juga. Labis kat Segamat. Kita sedaerah, Puan Jun. Pengalaman kita dapat 30 sen ke 50 sen belanja harian. Betul lah. Zaman-zaman kita dulu 30 sen, 50 sen tu okey kan. Saya dulu niaga warung Sabtu Ahad. Pagi-pagi memang saya dah lama-lama bila umur saya meningkat dah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun tu semua dah belajar sikit-sikit lah. Belajar tanya orang nak makan apa pakcik, nak makan apa makcik. Belajar juga kenal kerenah pelanggan, kenal karakter manusia. Ada yang ala-ala kerek kata orang kan. Ada yang entah mungkin dari mana ke pelanggan tersebut, mungkin dari KL ke apa kan. Kita tak kenal dia kan, mungkin orang sekampung kita, so agaknya kita budak kan. Kita macam takut-takut dengan pelanggan tu. Wajah dia pun tak mau senyum kat kita, budak warung. Budak warung ni zaman-zaman dulu orang macam ingat, tak siapa lah budak ni kan. Kerja warung je lah dia kan. Dia tak tahu agaknya kita ni akan datang jadi apa. Allah Ta'ala takdirkan jadi pengarah syarikat. Saya saja je lah saya cerita kan. So masa kerja kat warung dulu saya belajar terlalu banyak. Jadi selalu segar, selalu saya teringat, saya tengok apa saja rezeki yang Allah berikan sekarang. Saya kata Masya Allah. Semuanya Allah beri, sukati Allah nak beri kepada siapa. Kepada pekerja warung ke, kepada anak pekerja warung ke, kepada tukang sapu sampah ke, kepada kerani sekolah ke. Ayah saya kerani sekolah, peniaga kerani sekolah. Pesara kerani sekolah. Kepada siapalah? Kepada cikgu ke, daripada seorang guru, pergi ke CEO pun boleh kan. Sebab semalam saya ada buat interview untuk manager HR bagi Momentum Internet. Banyak saya juga belajar banyak dari mereka sebab mereka rata-rata sudah berpengalaman dalam bidang HR ni 10 tahun, 11 tahun. Banyak saya belajar. Dari soalan-soalan yang diberikan kepada mereka dan jawapan-jawapan mereka sangat membantu. Walaupun jelah kita tak boleh ambil semua kan. Sebab kita hanya mampu untuk menggaji manager HR tu seorang dua orang. Kan gajinya pun bukan sedikit. Lebih-lebih lagi yang dah berpengalaman macam tu. So tentulah gajinya riban-riban. Saya melihat masa saya kanak-kanak dulu. Saya belajar apa tuan-puan? Siapa nak tahu saya belajar apa? Saya belajar menyantuni manusia. Saya belajar bermanis muka dengan manusia. Saya belajar bagaimana bercakap dengan orang tua. Bercakap dengan pelanggan. Kalau kita tak muka manis, macam mana pelanggan nak masuk kedai kita kan? Korang perasan tak sekarang ni? Siapa yang perasan? Kadang-kadang ada peniaga ni. Peniaga kedai makan ke, peniaga stall ke. Peniaga apa, panggil stall apa lah? Alah, panggil apa? Yang dia buka kemah macam kemah tu kan? Seorang bantu stall tu apa? Buka kemah tu. Niaga nasi lemak, kuih muih tu. Macam tu. Banyak kat sekarang ni. Ada yang berwajah manis. Nak apa kak, nak beli apa. Tapi ramai yang macam tiada wajah. Tiada wajah tu macam muka tak reti nak senyum. Sama lah kalau kita pergi pasar malam. Saya rajin juga pergi pasar malam dulu-dulu kan. Bila kita beli barang-barang tu, bila kita beli makanan tu, macam muka dia masam habis. Kita yang kena, adik bagi akak yang ni dia RM5. Saya kata macam biar betul budak ni. Gerai bolehlah gerai. Gerai-gerai kan, gerai-gerai tepi jalan tu kan, kios-kios tu kios tu bahasa yang moden sikit kan. Macam tu lah beli kat gerai-gerai ke apa. Tak yang itu tak kisahlah nak gerai ke, nak ada warung ke apa, nak ada restoran ke kan. Tapi wajah tu, tang wajah tu saya rasa macam, mencabar betul untuk saya melihatnya. Melihat wajah-wajah yang memang bekerja berhadapan dengan pelanggan ni, tapi wajahnya kurang manis. Wajahnya macam tak mengharapkan pelanggan datang.
Rasa macam ya Allah, kita kadang-kadang kalau sedap pun makanan kat situ lah tapi kalau wajahnya sebegitu rupa saya rasa macam tak pergi kedai tu pun tak apalah. InsyaAllah lah banyak lagi kedai-kedai lain yang meraihkan pelanggan, yang tahu nak memberi wajah manis kan. Bukan kita ambil free kan, kita bayar. Kita beli tu kita bayar kan. Apa salahnya kita ucapkan terima kasih tu? Terima kasih. Ada yang memang tak ucap terima kasih langsung. Kita bahkan yang ucapkan terima kasih, Dik. Saya kata, ya Allah. Kadang-kadang ada juga yang saya membalas jugalah. Saya ni pun bukannya saya ni baik sangat pun kan. Kadang-kadang saya ambil, saya bayar, saya belah je. Ada kadang-kadang saya buat begitu 1-2 kali macam tu. Sebab macam ya Allah kau ni kenapa tak reti nak berwajah manis? Apa dapat bila kita masam muka ni kan? Muka tension, Masya Allah. Nur Alung betul. Hidup kita memang tension sehari-hari ni dengan ujian hidup kita ni. Tapi tidak bermakna kita nak tunjukkan tension kita tu kepada orang ramai yang tak tahu apa-apa. Orang yang datang tu, pelanggan yang datang kan tak tahu kan kita ada masalah apa, kita ada ujian apa kan. Tapi yang saya tahu setiap orang termasuk kita, termasuk saya sendiri ada ujian. Ada ujian masing-masing. Ada kadang-kadang bergaduh suami isteri, ada kadang-kadang kecewa dengan perangai anak-anak, ada kadang-kadang sedih dengan perangai staff kan. Banyak ujiannya hari-hari itu. Tapi tidak bermaknalah kita melibatkan orang lain. Contoh melibatkan pelanggan. Bawa wajah kita yang ikutkan hati sangat tension tu. Duduk, tunjuk depan orang yang tak tahu apa-apa. So apa akan orang tu fikir tentang kita? Sebab muka masam cepat tua, Puan Nora. Betul Puan Nora, saya pun setujulah kenyataan tu. Siapa yang muka masam ni, saya rasa dia lebih nampak tua dari umur dia. Saya pun setuju juga. Apa salahnya berwajah manis? Wajah manis lah. Lagi Jumaat ni, sedekah, wajah manis adalah sedekah. Tak dibayar gaji kot. Alamak, ada yang tak dibayar gaji Kalau tak dibayar gaji tu, of course lah, itu memang tak boleh lah kita kerja tak dibayar gaji. So itu memang salah majikan lah. Saya faham ada majikan yang stres. Dia kata nak gaji bulan ni nanti saya nak bayar hutang supplier dulu. Tidak boleh macam tu. Siapa yang majikan, saya majikan, kalian pun ada yang majikan. Perkara yang kita utamakan dahulu setiap bulan ialah setiap awal bulan, setiap ujung bulan beri gaji kepada kita punya pembantu-pembantu. Pembantu-pembantu kita ni kerja untuk apa? Untuk gaji. Jangan kita cakap macam, alah, dia orang kerja bukan sebab nak duit. Korang. Mana korang tahu bukan sebab nak duit? Semua orang kerja sebab nak duit. Duit tu bukan nak pergi joli katak ke apa. Duit tu nak bagi makan anak bini. Duit tu nak bagi pada ibu bapa. Duit tu dia nak beli keperluan asas. So, siapa kita majikan untuk menahan gaji tu? Itu yang memang betul lah siapa kata tadi. Muka dia akan masam lah. So, siapa yang kena? Pelanggan yang kena. Kesian pelanggan tu tak tahu apa-apa kan? Dapat hadiah muka masam. Tapi tak apalah, saya anggap betul lah. Masalah orang kita tak tahu. Saya fikir macam tu je. Saya malas nak fikir lama-lama sangat kan? Kita pula yang rasa lain macam, betul. Kita pula rasa macam, aku salah cakap ke? Aku tadi tersilap ke tanya kan? Macam tu. Kita pula terfikir macam-macam. Tapi sebenarnya, saya fikir macam ni je sekarang. Sekarang kalau saya nampak macam tu kan, pertama sama ada saya tak pergi kedai tu. Sebab saya tak nak fikir macam-macam. Saya tak nak kotorkan hati kita kan. Tiba-tiba je kita sangka buruk kat orang kan. Saya tak nak pergi langsung. Saya akan pergi cari kedai lain. Ataupun saya hadap je lah. Saya hadap, mungkin saya nak kat situ lah ada makanan kegemaran suami ke anak-anak ke. Saya hadap. Saya fikir tak apalah dia ada masalah rumah tangga mungkin. Tak apalah hari ni agaknya dia kena marah agaknya dengan tak siapa-siapa, kita tak tahu masalah orang. Saya fikir macam tu lah. Saya nak sedapkan hati saya. Saya dah tak nak fikir. Saya nak keluarkan dia daripada ingatan saya. Walaupun sesekali saya terfikir, alamak kenapa muka adik ke, muka abang, muka acik ke masam macam tu. Kan kita berhadapan dengan rezeki. Kan? Orang bagi kita duit, duit tu rezeki. Bukan rezeki yang kita nak tu adalah rezeki yang berkat. Kan? Betul tak? Rezeki banyak ke sikit, tak penting. Paling penting adalah berkat. Berkat tu kita akan rasa bahagia seiring dengan kita menggunakan rezeki dari Allah Ta'ala tu. Itu berkah. Tapi berapa ramai, betul. Bila saya baca, saya dengar share-share saya, husnuzon, betul Laila Nasir. Jelah saya kena husnuzon. Kita punya adab, kita kena husnuzon dengan orang lah. Betul tak?
So kita masing-masing berperanan jaga adab masing-masing lah. Adab peniaga begini, adab pembeli begini kan, adab orang macam-macam. Betul lah kena husnuzan. Terima kasih ingatkan. So apa tadi saya saya dah kena tegur suruh husnuzan tu kan. Saya dah macam speechless dah pula kan. Okey, astagfirullahalazim. Begitulah kita kena dah habis husnuzan tu, saya belajar tentang muka manis tu kan. Saya belajar tentang muka manis tu. Saya belajar banyak benda lah. Saya belajar tentang kira-kira. Yes. Kenapa saya pandai matematik? Yelah, hari-hari kita berhadapan dengan nombor tuan-puan. Hari-hari saya sampai tahap, yelah 10 tahun pengalaman. Lama kalau kita kerja di hotel ke F&B restoran ke. Uish, pengalaman dah tu. 10 tahun boleh jadi assistant manager dah tu. Silap boleh jadi manager. Saya 10 tahun tu sampai akhirnya saya bolehlah, zaman dulu mana ada sebut manager. Tapi bolehlah saya yang jaga satu warung embah saya tu. Saya yang jaga duitnya, duit keluar masuknya. Saya yang kira berapa. Saya yang akan serahkan pada embah. Ni embah duit hari ni. Entah berapa pernah dulu masa raya. Hari raya adalah hari yang paling seronok dan paling tak seronok. Ada dua. Paling seronok sebab saya punya upah pernah sampai RM30. Banyak kan? Memang banyak. RM30 tu banyak sangat bagi saya. Saya boleh beli buku rujukan, saya boleh beli, even saya boleh kumpul-kumpul beli baju raya kan. Saya boleh beli macam-macam, saya boleh beli. Barang persekolahan, banyak saya beli, saya kumpul dari duit kerja warung. Dan hari raya adalah hari yang bos saya akan bagi double. Sebab apa tuan-puan? Yang tak seronoknya apa? Orang raya kita kerja. Mbah saya dah buka warung seawal hari raya kedua. Kan? Orang lain semua sibuk lagi raya, rancangan-rancangan televisyen berkumandang, dipertontonkan pagi, petang, siang, malam. Saya tak tengok. Lagi zaman dulu mana ada Astro? Mana ada ulangan-ulangan? Kalau Astro tu adalah kita nak tengok balik nanti dah akan ada ulang kan, hari apa kan? Zaman dulu TV3. TV3 mana ada ulangan. So kalau cerita best kita dengar je lah. Cerita tu best, cerita ni best. Kadang-kadang ada TV3 ulangkan balik lepas beberapa bulan. Kalau ada rezeki tengoklah. So saya peristiwa itu berlaku setiap tahun. Setiap tahun raya kedua kami pagi-pagi dah pergi warung. Boleh saya buat muka masam? Saya tak boleh raya hari ni. Malas lah saya nak layan pelanggan hari ni. Kena buka kedai pula. Ada boleh? Tak boleh lah. Di situ saya belajar. Di situ saya belajar mengabaikan perasaan kita untuk kita ke depan. Untuk kita bermanis muka di depan orang. Kan? Sekali lagi bermanis muka. Jadi marilah kita bermanis muka. So saya meniaga daripada pagi 6.30 kami jual sarapan. Tengah hari saya dah tolong masak. Sebab tu saya orang yang saya pandai masak. Saya pandai masak insya-Allah. Saya dah masak makanan tengah hari, saya dah tolong mbah saya, angah saya kan. Dan nanti malam kita dah ada makan malam lah. Petang tu dah pukul 2 tu dah ada makan malam. Dah ada mi supnya, dah ada sotonya, dah ada nasi ayamnya, nasi ayam goreng, nak apa je. Nak mi Hailam, mi Bandung, insya-Allah semua ada di warung embah saya tu. Dan insya-Allah saya bolehlah buat. Saya tahu buat semua makanan tu. Sebab hari-hari berhadapan kan, caranya apa bendanya kan. Nasi empetnya kita pun yang buat. Saya tukang tekan nasi empet tu. Jadi macam itulah pengalaman saya selama 10 tahun. Sampailah saya stop. Kenapa saya stop umur 15? Saya stop umur 15 sebab saya masuk asrama. Saya sambung belajar tingkatan 4 di MRS Semua, Jalan Bakri Muar tu. Di situlah pun saya jumpa jodoh saya, suami saya, Najib Asadok. Dan kemudian saya dah tak berniaga warung lagi lah. Melainkan sekali-sekala sahaja ketika cuti sekolah. Kalau cuti sekolah panjang, seminggu, 2 minggu, insya-Allah. InsyaAllah saya akan bantu jugalah, bantu sikit-sikit. Itulah saya belajar banyak kat warung tu, macam mana nak menyantuni manusia. Saya belajar macam mana otak saya laju sebab kat situlah sampai sekali pandang makanan menu tu semua tu. Saya dah boleh tahu berapa ringgit. Sebab kita dah hafal, otak kita dah tangkap berapa harga semua. 3,5, 2,5, air teh 70 sen. Dulu main sen-sen je. Dulu makanan yang sedap-sedap tu 2,5, RM5,5. Mi goreng sedap 2,5. La ilaha illallah, murah kan dulu kan. Sekarang RM5-6 lah kan. Masa pun dah berlalu berapa tahun. Betul tak? So sekali pandang, saya dah boleh kira. Saya bagi jumlah total dengan laju. Sampai ada sometimes pelanggan saya pelik. Dia kata, "Dek, kira balik." Dia takut saya salah kira. Budak kan? Budak.
Adik kira balik. Time tu lah kalau orang yang tak percaya saya tu, mungkin dia orang baru dan dia jarang pergi warung kan. Pergi warung mbah saya tu. Saya ambil buku, saya tulis satu-satu. Okey, cik, yang ini 3,5, yang ini 2,5, ada 4, RM10. Macam tu. Ni air sen-sen berapa sen? Ini cik harga dia. Memang sama. InsyaAllah samalah. So dia dah puas hati dengan yang dia tengok tu, dengan yang saya cakap, dia bayarlah. Sampai macam tu sekali. Sebab tu saya bersyukur sangat Allah Ta'ala lorongkan, adakan warung itu sangat memberi berkah dalam hidup saya. Saya doa arwah mbah saya dah tak ada dah arwah dah. Saya doa kebaikan-kebaikan asbab warung embah tu. Embah saya Allah Ta'ala kurniakan embah dan bahanang. Bahanang tu untuk nak atuk orang Jawa. Embah dan bahanang dikurniakan rezeki yang melimpah ruah di alam sana. InsyaAllah saya pernah sebut yang saya hari-hari baca Yasin. Itu pun bukan dari dulu pun tak. Saya nanti tipu kalian pula. Kalau saya kata dari dulu saya dah baca Yasin hari-hari. Tidak. Saya baru-baru ni saja. Baru-baru ni dalam 2-3 minggu ni saya belajar. Hari-hari sedekahkan Yasin, Al-Fatihah dan sebagainya kepada datuk dan nenek saya yang telah meninggal, kepada seluruh umat Islam yang telah meninggal. Sebab mak saya ingatkan saya, yelah mak saya dah tua kan, mak dengan ayah saya dah tua. Mungkin saat-saat ini mak dengan abah saya hanya ingat tentang kematian. Saya tak nak cerita pasal tu. Yelah kita kena terimalah kan. Setiap orang yang hidup pasti akan mati kan. So termasuk juga kita, termasuk juga mak ayah kita. Memang bila fikir, kita macam tak boleh terimalah kan. Mak ayah kita kehilangan ibu dan bapa kan. Yang memang yelah bila orang tua kita dah sampai umur tua kan, 60 ke atas warga emas, tentulah mereka akan ingat mati. Pastilah mereka akan selalu sebut tentang kematian. Lebih kerap berbanding sebelum umur mereka macam sekarang kan. Saya pun bertenang sajalah. Saya pun fikir tak apalah, semua orang pun akan mati. Cuma kita tak tahu siapa pergi dulu. Cuma bila mak saya selalu ingatkan saya, sedekahkan mak doa Al-Fatihah hari-hari. So saya pun macam berdetik di hati saya. Oh tak apalah. Mungkin masa mak saya pun lepas ni mungkin kan mak saya ingat mati. So saya ambil satu perkara yang positif. Ijah. Memang sebelum ni kita ada doakan orang tua kita ataupun nenek moyang kita yang telah meninggal dunia. Tetapi tidak macam menjurus. Tidak ni khas. Ni memang kita baca, kita adakan waktu untuk baca, untuk beri hari-hari. Dan bila mak saya ingatkan tentang sedekah tu, mak saya cakap macam ni. Ibu kepada emak saya panggil atuk. Dia ibu. Tapi saya panggil atuk, saya tak panggil dia nenek. Arwah nenek saya, itu atuk saya tu, sudah meninggal dunia seawal umur saya 12 tahun. Arwah emak kepada emak saya, nenek saya ni. Nenek saya sebelah ibu meninggal umur saya 12 tahun. Saya ingat lagi, segar lagi di ingatan saya. Saya setiap kali, saya punya kampung di Kampung Tenang, di Felda Tenang. Saya orang Felda, mak saya orang Felda. Siapa orang Felda angkat tangan? Kita sama. So saya pagi-pagi akan, atuk saya, nenek saya punya kesukaan pagi-pagi akan bercucuk tanam lah kat luar. Pagi-pagi kan, lepas subuh tu beliau keluar. Lepas beliau, saya tengok beliau subuh, saya perasan lagi beliau solat subuh. Beliau solat seawal pagi, dia berzikir, duduk lama di atas tikar sejadah. Kemudian tak lama tu saya akan turuti beliau keluar rumah untuk teman beliau, bersihkan pokok ke apa. Sampai satu hari, dah beberapa hari sebelum kematian arwah nenek saya. Nenek saya dah biasalah orang tua-tua kan. Mungkin waktu ni pun dah nak sampai. Beliau selalu sebut tentang mati. Atuk nak mati jah, atuk nak mati jah. Dia selalu sebut, selalu sangat sebut. Saya kalau balik rumah Kampung Tenang tu, saya teman, nanti atuk saya sebut lagi. Atuk nak mati jah, atuk dah nak mati jah. So saya sampai macam, okeylah atuk selalu sebut pasal nak mati. So saya macam tak tertrigger. Yang rupa-rupanya satu pagi tu bila atuk saya sebut atuk nak mati jah, saya macam okey tok. Saya macam bukanlah okey, maksudnya saya diam je lah, saya dengar. Sebab saya kata atuk asyik sebut pasal mati je kan.
tiba-tiba waktu saya ingat lagi momen-momen terakhir ni, waktu saya nak masuk rumah, saya nak budak-budak kan, 12 tahun. Nak masuk rumah, atuk saya panggil. Tak pernah-pernah atuk saya panggil. Jah, tak nak sarapan dengan atuk. So saya jenis terdidik agaknya bila orang tua kita meminta sesuatu, walaupun seringkas-ringkas permintaan, kita, mak dengan ayah saya ajar turuti permintaan tu kan. So saya okey lah tok, atuk ajak sarapan, okey lah sarapan dengan atuk. So itulah sarapan saya yang terakhir dengan atuk. Saya balik rumah, saya dengar atuk saya jatuh bilik air. Terus stroke ke mungkin, rebah pengsan, terbaring dalam 3 hari macam tu. So, saya datang lawat, tengok atuk dah terbaring. Saya ingat lagi pakcik saya, mak saya tak bagi nangis. Jangan nangis yang mengongong-ngongong itu kan tak baik kan. Dan hari Jumaat, subuh, sebelum subuh, pukul 5:30, tak silap saya, atuk saya pergi. Saya tak ada momen banyak dengan atuk. Yang saya tahu atuk saya seorang yang sangat baik. Saya harap Allah Ta'ala beri atuk saya syurga yang tertinggi, insyaAllah. So, bila saya banyak hidup dengan mbah saya banyak belajar dengan mbah saya. Sebab umur mbah saya panjang berbanding atuk saya. Walaupun mbah saya garang, tapi ialah garang-garang orang tua. Cerita ni cucu dia, tentulah dia sayang. Saya belajar antaranya memasak pun dengan mbah. Banyak pahala mbah saya. Ajar saya erti hidup. Ayah saya pun selalu cerita mbah saya adalah lambang wanita dan isteri yang kuat semangat. Ada orang hantar barang pagi-pagi. Apa saja yang orang dulu tak lakukan untuk besarkan anak-anak dia kan. Ayah saya ada 5 beradik. Bercucuk tanam, jual kuih semua. Niaga warung dari warung kayu sehingga dapat warung yang besar sedikit dan selesa, di mana tempat saya cari rezeki. Bukan saya sahaja yang kerja di warung, mak ayah saya pun kerja di warung juga, cari duit tambahan untuk sekolahkan anak-anak. Saya belajar masak di situ. Sehinggalah sekarang bila Allah Ta'ala kurniakan saya kehidupan yang seperti ini, saya rasa tak ada apa yang perlu saya banggakan. Kan dah saya ajak korang bersedih, ada yang ayah dah tak ada, ibu dah tak ada. Minta maaf tuan-puan. Minta maaf lah saya ajak korang teringat-ingat peristiwa sedih kehilangan orang tua. Tak apalah. Hari Jumaat ni kalau kita ingat mati bagus juga. Betul tak? Tak adalah kita nak buat benda bukan-bukan. Apa kita cerita tadi? Tengah ingat. Masa pun dah nak habis dah. Dan lepas tengah hari ni kita ingat tentang kematian lah. Kan sama-sama lah kita istighfar banyak-banyak. Ya Allah, tak ada orang ke yang ambil? Sekejap ya, saya takut orang tunggu lama. Abang ada tak? Bibi ambil? Ada? Ada tak? Abang kena ni, tekan tu. Tak apa. Tuan Puan minta maaf. Sebab bibik saya tak dengar. Abang tu tak tekan loceng. So tak apalah, saya ambil. Minta maaf minta maaf. So tak apalah, kita ingat kematian. Sekurang-kurangnya kita takut nak buat dosa. Sekurang-kurangnya kita takut nak sakitkan hati orang. Dan jom kita istighfar hari ni. Kita banyakkan selawat dan istighfar. Mudah-mudahan Allah tengok kita sebagai hamba dia yang inginkan syurganya, kan, inginkan keampunannya, inginkan belas kasihnya. Semoga Allah tengok kita semua tuan-puan pagi ni. Yang kalian bersama-sama saya, terima kasih banyak. Habis minggu ni, ye, kita berjaya pukul 8. So kat warung apa lagi? Banyak saya nak cerita pun masa dah suntuk dah kan. Masa dah habis. So saya nak kaitkan dengan apa yang Allah Ta'ala beri sekarang. Tak ada, jujur tuan-puan, tak ada apa yang saya boleh banggakan. Ini semua adalah harta dunia yang kita kena ingatkan diri kita, letaknya di tangan. Letaknya bukan di dalam hati. Sebab nanti kita akan tinggalkan juga semua ni.
yang ada ikut kita di alam barzah, di alam baqa, di alam yang kekal itu hanyalah amalan kita, amal jariah kita yang Allah terima. Hanyalah ilmu kita yang bermanfaat. Saya harap ilmu saya share walaupun sikit-sikit, bermanfaat untuk kita semua, untuk tuan-puan. Cemburu orang cerita sweet-sweet. Yelah, kita dah Puan Cahaya dah tak ada atuk So saya harap ilmu ni bermanfaat lah untuk kita. Allah terima kita punya share ni kan. Kalau korang tekan share pun, saya berharap button share korang tu sama ada dilihat ke tak dilihat oleh orang lain is okay. Yang penting Allah melihat usaha kita untuk sebarkan kebaikan. Apa yang kita cakap, bila kita masukkan, kita ingatkan Allah Ta'ala di dalam apa yang kita cakap, insya-Allah akan ada berkah di situ. Sebab itu jangan pernah tinggalkan mengingati Allah dan Rasulnya. Kalau kita ada pertemuan-pertemuan dengan keluarga, pertemuan-pertemuan dengan kawan-kawan, dengan tim, dengan staff, kita kena ingat masukkan Allah Ta'ala. InsyaAllah. Kenapa aku nangis hari ini? Tak apalah, kalau kita sebut tentang Allah, kita nangis pun okey lah kan? Betul tak? Semoga Allah menilai air mata kita ni dan jauhkan kita dari api neraka. Amin. Okey korang, saya tak ada apa lagi nak cerita. Cukuplah hari ni kita ingat apa poinnya ialah mari kita banyakkan selawat. Mari kita maniskan muka. Mari kita istighfar banyak-banyak. Sebab dari kita tak ada seorang pun yang terlepas dari dosa, kan? Dan mari kita ingat mati, insya-Allah. Kalau kita ingat mati, moga-moga kita doa pada Allah umur kita panjang. Panjang dalam berkat. Umur panjang yang berkat ni Allah Ta'ala kalau bagi pada kita, bersyukurnya, gembiranya kita. Tak kira kita hidup di mana. Hidup di alam fana ni ke, hidup di dunia ni ke, ataupun bila hidup di alam sana, di alam baqa, bila kita dah tak ada ke atas dunia lagi. Okey korang, saya doakan Allah Ta'ala beri kita satu kematian yang husnul khatimah. Allah Ta'ala ampunkan dosa kita semua sekali, kan? Allah Ta'ala sebarkan kebaikan-kebaikan kita kepada ramai orang. Allah Ta'ala beri kita kekayaan dunia dan kekayaan akhirat. Mintalah kaya dengan Allah. Allah akan bagi. Allah akan bagi apa pun jenis kekayaan. Kaya hati. Kaya hatilah paling utama. Kaya harta. Kaya keluarga. Kaya anak pinak. Kaya apa lagi yang kita suka kat dunia ni. Mintalah pada Allah. Dan minta juga Allah lindung semua kekayaan tu. Minta Allah lindung kita dari kufur. Kufur nikmat. Supaya Allah jadikan kita, anak-anak kita, bukan kita saja, anak kita, keturunan kita yang mungkin akan mewarisi harta-harta kita. Jadikan juga mereka orang yang bersyukur. Orang yang tidak kufur dengan rezeki yang ada. Semalam saya baru marah anak saya. Ni last penutup. Ialah mak-mak. Saya denda anak saya, si Amar tu, 100 kali jut ke tampi. Alhamdulillah saya tahu Amar ni orangnya lembut hati. Anak saya yang sulung tu orangnya, dia akan dengar cakap. Mulut dia je bebel tapi dia akan dengar cakap saya. Saya suruh jut ke tampi 100 kali, saya tengok sampai berpeluh-peluh dia. Umi dah ke? Belum. Saya sengaja mainkan nombor tu. Padahal dah 70-80, saya kata 40 baru. Kesian tuan-puan, kesian dalam hati kita. Tapi kenapa saya denda dia sampai macam tu sekali? Saya tak pukul. Allah Ta'ala tak bagi saya pukul semalam. Sebab saya tak dapat capai hanger. Selalu saya ringan juga tangan. Ambil hanger pukul tangan ke, sebagi kita nak pukul kaki dia ke, sebagi kita nak cakap benda perbuatan ni salah. Semalam apa salah dia buat? Dia kurang tak hormat. Dia main-mainkan cikgu dia dalam PDPR tu. Cikgu dia suruh dia baca doa. Dia baca doa makan. Okeylah baca doa makan lah kan. Tapi tak habis lagi dia betulkan baca doa nak belajar tu. Allahumma ftah alaina tu. Dia terus okey bye. Tang okey bye tu saya tak boleh terima. Yang ngadu tu adik dia Husna. Amar buat macam ni. Saya kata astagfirullahalazim. Saya cakap dengan Amar, Umi boleh terima Amar malas belajar. Umi boleh terima kerja sekolah Amar tak siap. Yang Umi tak boleh terima kalau Amar tak hormatkan guru. Kurang ajar dengan guru.
Umi tak ajar anak-anak Umi macam ni. Guru Amah adalah guru yang mulia dengan Amah. Guru tu lebih mulia dari Amah. Amah siapa tak hormatkan guru? Kalau Amah kata Amah kaya, bukan Amah yang kaya. Yang Allah bagi kaya tu Umi dan Abi. Amah tak ada apa-apa untuk Amah belagak dengan guru. Itu yang saya pun nangis depan dia. Yelah kita sedih. Nangis lagi. Tak apalah tuan-puan. Hari ni hari menangis. Patut tajuk tu adalah jom kita nangis sama-sama. Okeylah, sebelum saya menangis lagi kan saya cerita tahap apa kan saya nangis. Tapi biasalah. Mak-mak ni kalau tak nangis bukan mak-mak lah. Okey korang jaga diri. Jaga anak-anak, jaga iman, jaga perniagaan. Saya doa perniagaan korang berkah. Masuk banyak ke sikit ke. Yang penting berkah. Tak apa. Allah Ta'ala akan beri bila sampai masanya. Jika Allah tak beri pun apa yang kalian inginkan di dunia, pastilah Allah akan sediakan pemberian tu di akhirat esok. Bahkan itu lagi satu pemberian yang lagi besar. Yang lagi korang harap-harapkan. Syurga Allah Ta'ala insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.